Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, para habaib, kepada Tuan Imam, kepada Tuan Bilal, pengurusi Surau Al-Hidayah, seluruh ahli jemaah yang hadir dalam kuliah maghrib pada malam ini, yang memfokuskan kepada tajuk yang khusus, yaitu ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah yang sebenar. Berarti kita seolah-olah sudah boleh faham kalau ada di sana ahli sunnah wal jamaah yang tidak benar. Dalam sejarah, walaupun umat Islam ini berpecah sesuai dengan isyarat yang telah diberitahu oleh Nabi SAW, Sataqtariqu ummati ila salah wa sab'ina firqah atau millah, akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan ataupun jalan. Kulluhum finnah, itu yang kita bimbang, semua yang berpecah itu akan masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Jadi apabila ditanya kepada Nabi SAW, al-firqatun najiyah, satu pecahan yang selamat dari api neraka itu siapakah dia? Dalam riwayat, Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berada di atas jalan yang saya berada di atasnya dan juga jalan para sahabat saya. Maka disitulah datangnya terma ahli sunnah wal jamaah. Ahlun di sini bermakna pengikut. As-sunnah berarti jalan. Dalam konteks ini adalah jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang menjadi tokoh dalam agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari ta'rif ini saja sudah terkeluar golongan Syiah daripada ahli sunnah wal jamaah, kerana mereka menolak majoriti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ada di sana yang dikatakan al-jamaah itu dengan membawa konotasi as-sawadul a'zam, majoriti umat Islam, kerana Nabi SAW berpesan apabila kita melihat pertikaian yang banyak yang berlaku di kalangan umat, masing-masing mengaku dialah berada di pihak yang benar, maka apa jalan? Fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Hendaklah kamu itu bersama-sama dengan umat Islam yang ramai, yang berpegang dengan ijma' ulama, yang tidak melanggar kesepakatan ulama,
yang menjaga keharmonian sesama mereka, tidak saling kafir mengkafirkan, tidak saling bid'ah membid'ahkan sesama mereka. Jadi dalam sejarah, walaupun berpecah, tidak semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Golongan Syiah misalnya, mereka lebih berbangga mengaku diri mereka sebagai Syiah Ali. Kami ni puak Ali, kami ni parti Ali, kami ni penyokong Ali. Ataupun mereka menggelarkan diri mereka sebagai Ahlul Bait, iaitu keluarga Nabi SAW. Ini yang diakui oleh orang Syiah. Sementara golongan Khawarij, golongan yang berperang menentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mereka pula tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mereka mendapik dada sebagai asyura, orang yang menjual diri demi untuk mendapat syurga. Kerana karakter Khawarij ini, mereka akan berperang dengan pemimpin umat Islam. Jadi kemungkinan mereka akan terbunuh. Terbunuh tak apa kata mereka, kami akan dapat syurga. Golongan ekstremis dalam agama. Sementara golongan yang terlampau membesarkan logik akal sehingga membelakangkan wahyu, iaitu golongan Mu'tazilah, mereka juga tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mereka berbangga sebagai al-ahlul adli wa tauhid, orang yang mempertahankan keadilan Allah dan keesaan Allah. Dalam sejarah Islam, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, kita dapati dua golongan. Golongan pertama adalah jumhur muslimin, majoriti umat Islam yang mengikut manhaj dua orang pejuang sunnah, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihim, dikenali sebagai Asy'ariyah Maturidiyah. Alhamdulillah, saya difahamkan di Melaka dah dibuat pindaan supaya jelas ahli sunnah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa? Kerana ada di salah satu golongan lagi yang merupakan golongan minoriti yang dia juga mengaku kami adalah ahli sunnah wal jamaah, iaitu golongan yang dikenali sebagai Wahabi, tetapi mereka lebih senang kalau dipanggil Salafi. Wahabi nisbah kepada pengasas gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa tidak dipanggil Muhammadi? Kerana Muhammad itu kan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah dinisbahkan kepada nama Muhammad. Seperti kita menggelarkan diri kita Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i, sedangkan pengasas mazhab kita tidak nama Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pengasas mazhab Hambali bukan nama Hambal, nama beliau Ahmad. Jadi Ahmad Muhammad ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi, kan kebiasaan orang Arab, dia menisbahkan seseorang itu kepada anak atau bapa. Kalau kepada anak, maknanya dia Abu apa? Abu Umar, Abu Muhammad, Abu Abdullah. Dia ni bapa kepada si Ahmad, bapa kepada si Umar. Atau disebabkan kepada bapa. Dia ni Ibn Umar, dia ni Ibn Mas'ud, dia ni Ibn siapa, anak siapa. Jadi pengasas pahaman Wahabi, beliau anak kepada ulama yang terkenal pada zaman itu, ulama mazhab Hambali, ahli sunnah wal jamaah, iaitu Abdul Wahab. Jadi digelar beliau Ibn Abdul Wahab. Kerana kalau Muhammad tak ramai. Muhammad mana satu? Kalau makna takdirlah dia ni orang Melaka, seolah-olah orang kata, oh, Muhammad anak Ustaz Wahab. Anak Ustaz Wahab. Jadi tahu anak Ustaz Wahab, tahu. Jadi kekal gerakan Datuk Ibn Abdul Wahab, anak kepada Abdul Wahab, lalu pengikut dia digelar Wahabi. Tetapi mereka lebih selesa mendakwa Salafi, iaitu kami ini pengikut Salaf, dan dakwah itu jelas tidak tepat. Kenapa? Kerana Salaf itu generasi awal umat Islam, iaitu sahabat Nabi, tabi'in. Sedangkan yang mereka ikut adalah Al-Imam Ibn Taymiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Salaf. Beliau hidup pada kurun ke-8. Padahal Salaf ini 3 generasi awal. Lalu kalau kita terangkan begitu, mereka kata tak. Salaf bukan Salaf zamani, bukan Salaf tengok pada zaman, tapi Salaf manhaji. Manhaj itu manhaj Salaf.
Jadi Ibn Taimiyah ini manhaj yang salah. Apa makna manhaj yang salah? Beliau pun salah. Nah, kan kali pada zaman ini juga. Kalau ada berikut sahabat atau tabi'in atau tabi'in, dan ini mereka tidak lakukan. Nanti kita akan terangkannya. Kita tak ada masalah. Salafi, sebenarnya yang salafi adalah pengikut mazhab yang empat. Dalam mereka, kerana kesemua imam mazhab ini adalah salaf. Dalam akidah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Kerana mereka lah yang mempertahankan akidah salaf. Baik. Jadi apakah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah yang sebenar? Pertama, tentulah ahli sunnah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah Nabi SAW yang besar adalah tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Nabi SAW tak bagi mengkafirkan orang yang zahirnya dia Islam, tiba-tiba kita kata tak, dia ni kafir, Nabi marah. Bahkan berlaku kepada sahabat baginda dalam peperangan, seorang daripada golongan muhajirin, seorang daripada golongan ansar, masing-masing berperang dengan musyrikin, berjaya menjatuhkan seorang musyrik, dan masing-masing nak bunuh dalam peperangan, sama ada dibunuh atau membunuh. Tapi elok saja mereka nak bunuh musyrik tadi, lalu dia mengucap la ilaha illallah. Dengar la ilaha illallah, maka sahabat dari ansar itu otomatik berundur. Tak jadi dia nak bunuh, tapi sahabat Nabi daripada muhajirin tetap membunuh orang tersebut. Sahabat kita kepada Nabi SAW berhari-hari Nabi SAW komplain perbuatan sahabat tersebut sampai bagi dia akal tahu ba'dan qala la ilaha illallah. Tergamak kamu membunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah. Akhirnya oleh kerana tidak tahan dengan komplain yang dikomplain Nabi SAW, maka sahabat ini mempertahankan diri dia, mengatakan, ya Rasulullah, orang ini hanya nak selamatkan diri dia saja, bukan dia betul-betul nak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam kan awal-awal lagi dia sudah masuk Islam. Ini dah jatuh dalam peperangan, tiba-tiba hanya tinggal nak dibunuh, dia mengucap, itu kan hanya nak selamat diri. Nabi tak setuju. Nabi menembelah pendirian sahabat ini. Adakah kamu membelah dada sehingga kamu mengetahui isi hati dia? Berarti itulah sunnah Nabi. Tidak boleh kita itu mengkafirkan. Jadi yang tidak mengkafirkan umat Islam siapa? Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, pengasas mazhab Asy'ari, dalam Maqalatul Islamiyyin kan, dia menceritakan tentang pecahan umat Islam begini-begini, yang ni penyelewengan di sini, yang ni penyelewengan di sini. Tapi apa tajuk dia? Islamiyyin. Itu orang-orang yang masih lagi orang Islam, tidak dikafir. Berbeza sekali dengan golongan Wahabi. Mereka cakap saja kita ikut sunnah. Ustaz kita ustaz sunnah, kampung kita kampung sunnah. Tapi mereka tidak ikut sunnah. Seawal Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia mendakwa bahawa sebelum dia mendapat apa yang dia sangkakan itu pembukaan daripada Allah Ta'ala, aku tidak kenal, aku tidak faham makna la ilaha illallah. Okeylah, kotlah dia tawaduk. Kan saya dulu pun tak faham la ilaha illallah, tawaduk. Tidak. Bahkan tidak ada daripada guru-guru saya dan para ulama yang memahami la ilaha illallah. Berarti itu mengkafirkan. Tak faham la ilaha illallah. Guru-guru dia pun tak faham la ilaha illallah. Ulama-ulama sebelum daripada dia mendatangkan dakwah dia, tidak ada yang faham la ilaha illallah dakwah dia. Demikian ditulis dalam kitab Tarikh Najat oleh tokoh Wahabi Syekh Ibn Ghanam. Dia mengatakan Kubai kalau qabla sebelum, Kubai sejenak sebelum kebangkitan Syekh Muhammad bin Wahab, kata dia umat Islam majoritinya terjerumus di dalam kesyirikan. Dan ini pendirian ulama-ulama Wahabi yang lain seperti Syekh Ibn Baz dan sebagainya. Adakah ini sunnah Nabi? Menganggap umat Islam ini dah jadi musyrikin, adakah ini sunnah Nabi? Sunnah Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah akhsha an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak bimbang bahawa kamu itu akan musyrik beramai-ramai selepas kewafatan aku. Orang Islam ramai-ramai jadi musyrik, Nabi tidak bimbang. Kok seorang dua yang jadi murtad, dia mungkin. Tapi kalau pakar Islam semua jadi musyrikin, Nabi tak bimbang. Walakin akhsha alaikum an tanafasu fid dunya.
Tapi aku bimbang bahwa kamu itu akan berebut-rebut dunia, dan kamu itu nanti akan bahkan berbunuh-bunuhan kerana dunia, dan kamu akan binasa sebagaimana binasanya umat sebelum kamu. Itu sunnah Nabi. Tidak menganggap bahawa orang Islam itu menjadi musyrik. Wahabi kan tidak. Bahkan kadang-kadang kalau kita pergi ke kubur angkat tangan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat wali Allah yang bermakam di sini, perkenankan doa kami, kuburiyun kata dia. Kita itu dituduh penyembah kubur. Apa berlaku pada penyembah kubur? Ya kafir. Menyembah lain daripada Allah. Jangankan kubur, semua satu orang yang mulia pun kafir. Sebab Nabi kafir. Itu yang berlaku pada Nasara, kan menuhankan Nabi Isa AS kan jadi kafir. Padahal kita tidak menyembah. Kita hanya berdoa di sisi kubur, memohon kepada Allah. Kut-kutlah kita berdoa dengan keberkatan orang soleh yang bermakam di situ. Itu namanya tawassul. Tawassul di sisi kita itu Nabi ajar. Tapi Wahabi lebih memenangkan fatwa Al-Imam Ibn Taimiyah berbanding dengan sunnah Nabi SAW dengan mendakwa kononnya tawassul tidak boleh dengan orang mati. Ayat dari tawassul Nabi ajar, bertawassul dengan Nabi yang ajar. Tiba-tiba kamu nak mendakwa itu hanya ketika Nabi hidup, kamu kena datangkan dalil. Tidak ada dalil. Jangan kata tawassul istighosah. Istighosah itu lebih serius lagi. Di sisi ada Sunnah Jamaah, kita terima istighosah sebagaimana iktikad orang istighosah adalah yang memberi pertolongan sebenar adalah Allah. Sama juga kita makan nasi. Kalau kita makan nasi dengan iktikad nasi yang mengenyangkan bukan Allah, syirik. Tapi kalau kita faham nasi ini hanya sebab musabah, usaha dan ikhtiar yang bagi kenyang adalah Allah, tidak syirik. Sama juga minta tolong dengan wali, dengan Nabi ketika mereka hidup atau ketika mereka telah meninggal dunia, sama sahaja hakikat tidak boleh memberi sebarang manfaat. Sebab ia mereka menjadi sebab pertolongan. Lalu saya tanya, di mana? Di Perlis. Kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh yang ada ilmu, ada PhD. Saya tanya, adakah dalil yang mengharamkan istighosah dengan orang mati? Maka yang saya tanya itu menjawab, dalil banyak dalam Quran semua. Masya Allah. Saya kata tak apalah, tolong bagi pada saya satu sahaja dalil yang jelas menunjukkan bahawa minta tolong orang mati itu haram. Senang sampai habis program. Kau dilupa Ustaz, biasalah manusia kena lupa. Seorang mungkin lupa, habis yang 14 lagi. Yang semua PhD yang duduk sebelah-sebelah tu takkan makan lupa habis. Geram tak boleh buat main dalil itulah. Lalu dia datangkan idea begini. Kan Ustaz Engku difitnah mazhab pokok dia. Ustaz Engku ni pengasas mazhab pokok ni nak cerita. Ketentuan nanti boleh sampaikan pada anak cucu tentang fitnah ni. Setelah mereka tidak boleh datangkan dalil atas dakwaan mereka bahawa haram istighosah dengan orang mati semata-mata kerana dia mati. Tapi kalau beriktikad orang mati itu yang memberi pertolongan sebenarnya, memang kita berkata tak boleh. Lalu dia bertanya, kalau macam tu, bolehlah kita pergi ke pokok? Kita minta, wahai pokok, tolonglah saya. Tapi dengan iktikad, bukan pokok yang bagi pertolongan, tapi Allah. Dia pun nak tu. Jadi pokok bagi dia wali dengan pokok tu sama. Jadi kamu jawablah, istighosah tidak disyariatkan macam itu. Baik, lalu ada kawan saya kata tak boleh minta tolong dengan pokok. Dia kata, mana dalil? Itu poin dia. Mana dalil tak boleh minta tolong dengan pokok? Sebab dia nak balas. Jadi kita tanya mana dalil tak boleh minta tolong dengan orang mati, dia tak boleh jawab. Jadi dia tanya mana dalil tak boleh minta tolong dengan pokok. Jadi saya kata kalau minta tolong dengan iktikad Allah yang bagi pertolongan, memang boleh daripada sudut tasyrik. Tapi bukan boleh daripada sudut disyariatkan. Tapi saya tak sebab dalam detail kerana dipotong-potong. Yang bertanya itu potong, kita tak jawab habis, kawan kita pun potong juga, dia nak jawab juga, tak sempat habis. Akhirnya diwawakan Ustazku bawa mazhab orang Islam ni suruh minta tolong dengan pokok. Dia tanggung tak? Yang buat fitnah tu tanggung. Hakikatnya mereka yang dia bawa tu mana dalil? Kita kata tak boleh. Kan pokok tak ada dosa, kata dia. Pokok mana ada dosa? Pokok pun selalu duduk tasbih. Ini perangai.
orang yang tidak memahami bahawa dalam bab tauhid dia ada hakikat dan dia ada asbab. Minta tolong kalau secara hakikat hanya dengan Allah semata-mata. Tapi kalau minta tolong secara asbab, dia boleh minta tolong kepada makhluk. Contoh, kadang-kadang kita nak besarkan surau masjid, kita minta tolong kepada yang berhormat kita, YB, ya, kalau ada peruntukan, bagilah pada surau kami nak buat pembesaran sikit. Tak tolong. Kenapa tak tolong kepada Allah? Ya, Allah itu kan hakikat, YB itu asbab. Kok nanti dekat-dekat hari raya, YB pun minta tolong dengan kita. Nah, tuan-tuan, nanti itu insyaAllah lah saya akan masuk calon lagi. Tuan-tuan tolong undi saya lagi sekali. Itu kan, yang YB pun minta tolong. Allah tak minta tolong dengan Allah. Ya, Allah itu kan hakikat. Memang hakikatnya Allah. Allah memalikan mulki, tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Itu yang ada orang tak faham. Oh, Ustaz sokong dia ni lah jadi pemimpin. Sokong tak sokong nak boleh. Mungkin saya tak sokong. Tapi dia dah naik. Awak ingat dia boleh naik apa? Ketentuan Allah. Kalau dia sudah naik, ada cara kita interaksi dengan pemimpin. Kan begitu. Jadi dalam bab asbab itu kita kata wali-wali nabi-nabi menjadi asbab pertolongan sama ada ketika mereka masih hidup atau ketika mereka telah meninggal dunia kerana kebaikan dan kesolehan mereka. Jadi ini pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar, tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Yang kedua, pegangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak menolak setiap yang baharu semata-mata kerana ianya baharu. Jadi ini sudah dirosakkan kepahaman ikut sunnah ini. Ada orang kata kita kena ikut sunnah Syekh. Betul? Setuju? Apa yang kita buat benda yang Nabi tak buat? Kalau kita ikut sunnah, jangan buatlah apa yang Nabi tak buat. Jadi ini salah faham terhadap mana ikut sunnah. Siapa yang mengatakan tak boleh buat satu perbuatan semata-mata alasannya kerana Nabi tak buat, kan kita biasa dengar macam itu. Ya apa doa jemaah ramai-ramai, imam doa, makmum amin, ni Nabi tak buat kata dia. Ni apa selawat sedang tarawih. Ya, Nabi pun tak ada selawat sedang tarawih. Lagi dah macam tadi kita untuk baca macam-macam ni. Oh, ini tak ada dalil kata dia. Maka sesiapa yang melarang sesuatu perbuatan semata-mata perbuatan itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah melanggar sunnah. Dia telah melanggar ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu yang dipegang oleh para ahli ulama namanya ilmu usul fiqh. Tiga benda dilanggar. Pertama dilanggar firman Allah Taala. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil. Yang ini yang Nabi bawa, kita kena terimalah. Jangan tolak. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang bagi dilarang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Al-Quran kata apa? Wa ma nahakum. Apa yang bagi dilarang. Jadi golongan ini seolah-olah lebih pandai pada Quran. Dia kata bukan yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun haram. Ini kan bid'ah. Quran kata apa yang Nabi larang, bukan apa yang Nabi tak buat. Mereka memandai-mandai dan bercakap dengan hadis. Nabi SAW bersabda, hadis sahih, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang kamu daripada kamu melakukannya, jauhi. Nabi tidak bersabda ma lam af'alhu fajtanibu. Apa yang saya tak pernah buat, jangan kamu buat. Nabi tak kata macam itu. Nabi bersabda apa yang saya larang. Apa yang Nabi tak buat, tengok tadi. Boleh jadi haram, boleh jadi tidak. Nabi tak menyebabkan, ya haram. Nabi tak makan daging dog, tak haram. Kali bila ada sahabat nak makan, Nabi benarkan. Tapi kenapa Nabi tak makan? Nabi tak sedia. Nabi tak biasa makan daging dog. Macam kita lah, aku tak biasa makan daging arnab. Kawan bilang daging arnab. Ayo kita nak makan daging arnab ni, kita macam dari apa halal saya? Halal, tapi saya tak biasa makan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bercakap dengan ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh kita tidak belajar hukum. Yang kita belajar ini hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram, itu ilmu fiqh. Usul fiqh kita belajar
hukum yang kita sebut tadi diambil dari sumber mana? What are the sources of Islamic law? Apa sumber syariat? Macam sumber undang-undang Malaysia apa dia? Peruntukan perlembagaan, Akta Parlimen, enactment negeri, keputusan mahkamah. Ini sumber undang-undang Malaysia. Tapi kalau kita belajar usul fiqh, sumber undang-undang Islam, pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas, istisar, masalah zawab, masalah bersakat, huruf, qaul sahabi dan sebagainya. Dan diajar juga dalam ilmu usul fiqh macam mana teknik mengeluarkan hukum dari sumber. Ini cerita usul fiqh. Bila orang kata Nabi tak buat, tak boleh buat, dia telah menyempitkan benda yang luas. Sebagai contoh, di Melaka ada tak highway yang 4 lorong? Ada? Tak ada. 2 lorong ni, 3 lorong balik-balik. Di KL ada. Di KL ada highway yang 4 lorong. Bayangkan highway yang 4 lorong, satu hari kita nak lalu, 3 lorong ditutup. Highway itu asalnya 4 lorong. Hari itu kita nak lalu, kita nak 3 lorong dia tutup. Agak-agak jam tak jalan. Jam. Dan bagaimana jam dia? Yang 1 lorong yang dibuka tu, dia masih bagi kepada 3, 2 dia tutup, 1 saja dia bagi lalu. Motor boleh lepas. Bas dan lori confirm parking tepi. Ini yang dilakukan oleh golongan yang ahli sunnah wal jamaah palsu terhadap agama kita. Agama kita asalnya luas. Nak tahu hukum lalu lain Quran boleh sampai. Lalu lain ijma', kesepakatan ulama boleh dapat hukum. Lalu jalan kias, benda yang tak ada hukum dikias kepada benda yang ada hukum kerana sama, asas hukumnya sama. Contoh, dikias haram minum. Katakan kat tempat kita ni ada kan satu jenis air ketum, dia proses, dia campur dengan obat nyamuk, dia campur dengan obat batuk, apa dia perang. Air ketum macam ni kalau kita minum mabuk. Tapi apa hukum minum air ketum tu? Tak ada dalam Quran hadis kita air ketum. Jangan tak hukum, sebut air ketum pun tak ada dalam hadis. Tapi tak ada hukum, ada. Macam mana tahu? Kias. Kias pada apa? Khamar. Khamar ni apa? Arak. Dibuat daripada jus anggur. Kenapa pula kalau khamar haram, air ketum haram? Kerana asasnya al-iskar, memabukkan. Sebagaimana khamar memabukkan, air ketum yang macam ini juga memabukkan, maka hukumnya sama. Jadi banyak teknik. Belum kita istisar lagi, belum kita sadu zawab lagi, belum kita masalah mursalah lagi. Tapi bila dia kata Nabi tak buat, tak boleh buat, seolah-olah semua hukum hanya perbuatan Nabi. Sunnah ada sekurang-kurangnya 3. Sunnah perkataan, sunnah perbuatan, dan sunnah pengiktirafan. Sila tuan-tuan maju ke depan. Ada sahabat-sahabat kita yang datang lambat, mereka terpaksa duduk di luar. Fadal, sila ke depan supaya yang lambat boleh masuk ke dalam. Baik, seterusnya saya bagi contoh. Mungkin sebagian daripada kita pernah mendengar tentang isu zikir dengan menyebut nama Allah semata-mata. Kan kalau zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu kita dah biasa. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita ni, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dah biasa. Tapi ada juga orang mengamalkan zikir dengan menyebut Allah. Dia duduk seorang-seorang atau ramai-ramai, Allah, 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 Allah. Ush, macam ni tak ada dalil. Ini tak ada makna sebab Allah, Allah saja. Ya, betul ke Allah tak ada makna? Betul ke sebab Allah tak ada dalil? Sebab Nabi tak pernah buat. Oh, betul lah. Tapi dalil bukan hanya perbuatan Nabi. Al-Quran dalil. Dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, wa'kurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Tapi wa'kuru kat situ makna ingat Ustaz. Dia ingat dia juga. Sebut pun dia. Sebab uzkur boleh bil lisan sebut. Azkur boleh juga bil jinan ingat. Dua-dua boleh. Dan dulu disuruh. Jadi itu sudah dalil menyebut Allah. Wa dhkurisma
rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Kemudian telah ijma', telah sepakat para ulama, tidak ada ulama yang komplain zikir Allah ni tak kurang dari 700 tahun. Tak ada orang komplain. Awal-awal tokoh yang komplain zikir Allah adalah Imam Ibn Taymiyah. Walaupun dia alim, sealim manapun beliau tidak akan mampu mengoyakkan ijma'. Dia hanya fikir sunnah saja. Okay, sunnah itu sumber hukum, kita tidak nafikan. Tapi sunnah bukan hanya perbuatan Nabi. Percakapan Nabi juga sunnah. Kan Nabi SAW pernah berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tidak putus-putuslah lidah kamu itu basah dengan menyebut Allah. Itu tidak ada lagi. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW beritahu tidak akan berlaku hari kiamat selagi mana ada dalam dunia ini orang yang menyebut Allah. Allah. Kalau kamu tak faham dalil, jangan tidak tak ada dalil. Kemudian ahli sunnah wal jamaah sunnahnya adalah menerima bid'ah hasanah. Kalau saya sebut macam itu, ustaz, mereka sangat menggelupur sekali. Panas, terbakar, hangus. Sebab saya kata, menerima bid'ah hasanah adalah sunnah. Malah betul dia, ustaznya dari orang sesat. Nah, memang betul pun. Bid'ah hasanah, bid'ah baik. Kalau bid'ah buruk, kita pun kata itu bukan sunnah. Mana bukti bid'ah hasanah sunnah? Nabi sendiri imam. Bila ada sahabat Nabi yang jadi imam di Masjid Quba, dia ini membuat satu benda yang baru dalam ibadah solat. Berarti Nabi tak pernah buat dan Nabi pun tak suruh, tapi dia buat. Apa dia? Dia sering membaca surah Al-Ikhlas. Pada setiap rakaat solat, dia mesti baca Qul huwallahu ahad. Berarti misalnya dia jadi imam solat Isya nanti, rakaat pertama dia baca Fatihah, habis Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad, habis Qul huwallahu ahad dia baca misalnya Wadduha, kemudian dia rokok. Rakaat kedua Fatihah, Qul huwallahu alam nasyrah, rokok. Contohnya begitu. Pertama, Nabi SAW tak suruh baca Qul huwallahu secara rakaat, Nabi tak suruh. Yang kedua, Nabi SAW tak buat. Yang ketiga, kebetulan makmum tak suka. Lalu makmum komplain. Makmum beritahu pada imam tu, sepatutnya imam pilih satu, kata dia. Kalau imam dah baca Qul huwallahu, dah cukup Qul huwallahu, tak perlu lagi lanjut dengan surah. Kalau imam dah baca surah, tak perlu Qul huwallahu, pilihlah satu. Kita tahu imam pun macam tu juga. Kata imam, kamu pun pilih satu. Kalau kamu nak jadi imam, macam tu lah kata saya. Jangan banyak komplain. Kalau nak macam-macam, kamu nanti imam lain lah. Susah hati. Sebab ini bagus. Dekat situlah makmum kurang berkenan, diadu kepada Nabi SAW. Kalau nak benar teori ahli sunnah wal jamaah palsu ni, yang mengatakan setiap perkara baru dalam ibadah itu haram, pasti Nabi kena bagi tahu, panggil imam, imam jangan buat, ini benda haram, sebab ini ibadah. Tidak, Nabi panggil, Nabi tanya, apa yang menghalang imam daripada mengikut jalanan daripada jemaah? Jawab imam itu, ini uhibbuha ya Rasulullah. Yang menyebabkan saya tak nak tinggal Qul huwallahu itu kerana saya kasih kepada Qul huwallahu. Kasih kepada Qul huwallahu bercanggah tak dengan syarak, bahkan baik. Ada tak larangan tak boleh ulang surah yang sama? Tak ada. Jadi mereka ada perbuatan tak melanggar syarak, dorongannya baik. Bahkan bukan Nabi tidak larang, bukan saja Nabi tidak larang, bahkan Nabi memuji. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu pada surah tersebut itulah memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kalau nak ikut sunnah Nabi, macam tu cara kita. Jangan setiap baru haram, Nabi tak buat, bid'ah, sesat. Kaji dahulu, kaji itu bukan kita lah, ulama. Kaji selari atau tidak dengan syarak. Tak selari dilarang bid'ah yang sayyi'ah, selari dibenarkan bid'ah hasanah. Dakwaan mengatakan bid'ah yang boleh hanya dalam urusan dunia, batil. Kerana jelas urusan dunia pun kalau bercakap dengan syaraknya haram. Pembedahan urusan dunia, pembedahan tukar jantina tak ada zaman Nabi. Makanya pembedahan tukar jantina bid'ah dalam urusan dunia, boleh. Halal, hasanah, kan haram. Kerana bercakap dengan syariat, bukan masalah dunia atau agama. Kita sembahyang berjemaah pada masa PKP yang 2 tahun yang lalu, dalam keadaan jemaah diarahkan sembahyang jarak antara satu sama lain, bid'ah atau tidak? Ya bid'ah.
Jelas Nabi tak buat, bahkan Nabi suruh rapat. Kenapa mufti kita tak larang? Satu Malaysia tak ada mufti yang larang. Kerana mereka melihat bid'ah itu hasanah. Mana dalil? Dalil Nabi suruh sembahyang jarak-jarak memang tak ada. Tapi dalil Nabi SAW suruh mengelakkan mudarat, la darara wa la dirar. Nabi SAW suruh menjaga nyawa. Quran suruh kita jangan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Digabungkan data dan fakta pada masa itu, kalau duduk hampir-hampir boleh berlaku jangkitan COVID-19, maka perkara baharu itu hasanah. Di sisi yang berpegang demikian, ini saya tahu di kalangan ulama pun tak semua setuju. Ada yang kata dekat-dekat pun bukan pasti ada jangkitan pun. Adalah argument dia. Tetapi yang membenarkan kerana melihat perkara itu walaupun baharu dalam urusan ibadah, tetapi tidak berjabah dengan syariat. Kemudian, ciri ahli sunnati wal jamaah adalah beriktikad dengan Allah Ta'ala itu intikad tanzih. Mana Allah Ta'ala maha suci daripada sebarang kekurangan. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Tak mungkinlah Allah itu sama seperti makhluk. Atau tak mungkinlah makhluk tapi sama seperti Allah. Tak mungkin. Yang mana ditabir dalam ilmu sifat 20 dengan kalimat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah dan makhluk saling berseraan. Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah. Sementara pseudo ahli sunnah, maknanya ahli sunnah palsu, mereka terjerumus di dalam kekeliruan tashbih, iaitu memahami ayat-ayat hadis-hadis yang mutasyabihat dengan kefahaman yang bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Sedangkan dalam Quran sebut muhkamat itu umul kitab. Ayat muhkamat itu adalah induk kepada Al-Quran. Jadi jadikan itu sebagai teras, itulah tunjang. Adapun yang mutasyabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tak ada yang tahu makna sebenar ayat mutasyabihat kecuali Allah. Saya ditanya pada 16 September 2020 di Melaka, ceramah sempena Hari Malaysia. Jadi dia tanya, Ustaz, adakah saya ini jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah? Itu soalannya. Kalau dia kata ada istiwa bagi Allah, adakah dia jadi kafir? Jadi saya terkejut dengan soalan itu. Saya kata, terbalik Tuan. Kalau Tuan menafikan istiwa, yang Tuan boleh jadi kafir. Kerana Tuan menafikan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Rupanya dalam fikiran dia, yang bagus adalah Wahabi. Sebab bila berjumpa dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Wahabi terima. Iaitu Allah bersemayam atas arsy. Yang tak bagus ni Asy'ariyah ni. Asy'ariyah ni ahli takwil. Bila Allah dah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dia kata Allah tak bertempat atas arsy. Secara itu keliru. Sebenarnya kedua-dua ahli sunnah wal jamaah yang sebenar dan ahli sunnah wal jamaah yang palsu, dua-dua menetapkan istiwa bagi Allah. Asy'ariyah Maturidiyah menetapkan istiwa bagi Allah, Wahabi juga menetapkan istiwa bagi Allah. Itu tak ada khilaf. Khilafnya di mana? Dalam menjawab soalan apa makna istiwa. Maka pendirian ahli sunnah wal jamaah akan membawa kepada tanzih. Allah tak akan sama seperti makhluk. Allah tidak akan bersifat dengan kurang. Tapi ahli sunnah palsu terjerumus kepada tashbih. Sebab dia menterjemahkan istawa sebagai bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy. Ceklah dalam kamus apa makna bersemayam. Maknanya adalah duduk. Duduk apa dia? Memberatkan jasad atas bagian punggung, itu duduk. Tak kisah tak bersih ke atau kursi ke, yang namanya kalau jasad diberatkan pada bagian punggung, itu duduk. Kalau memberatkan jasad pada bagian kaki, itu berdiri. Memberatkan jasad pada bagian lambung ataupun belakang, itu baring. Sesuai kita terjemahkan istawa dengan bersemayam, tak boleh. Tapi Ustaz, kami kata bersemayam dengan yang layak dengan Allah. Lain. Apa yang lain? Semata-mata kamu menambah yang layak dengan Allah, adakah selesai masalah? Tidak. Tak percaya? Kita ambil contoh yang kita tak kata, Wahabi pun tak kata. Iaitu kalaulah satu orang dikata, oleh kerana Allah Maha berkuasa,
Dan Allah Maha berkehendak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka bila Allah Taala berkehendak, Allah berkuasa melahirkan anak. Tapi dengan cara yang layak dengan Allah lah. Boleh tak? Selesai ke masalah. Allah juga beranak tapi dengan cara yang layak dengan Allah. Kan tak selesai. Kerana beranak itu sudah tidak layak dengan Allah, itu syirik. Dan berjabah jelas dengan Al-Quran dalam yadi Allah tidak melahirkan anak. Kuasa Allah tidak dikena-mengena dengan perkara yang mustahil. Anak Allah itu mustahil. Jadi semata-mata menambah kalimat yang layak dengan Allah tidak menyelesaikan masalah selepas kamu menisbahkan kepada Allah yang tidak layak dengan Allah. Ayat Al-Quran. Nasullaha wa nasiyahum. Terjemah zahirnya apa? Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Boleh tak kita kata berpegang dengan ayat Al-Quran, maka kita percaya bahawa Allah juga bersifat lupa. Tapi lupa yang layak dengan Allah lah. Adakah lupa yang layak dengan Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan nasiyahum dengan makna lupa. Yang ditafsirkan adalah nasiyahum bermakna Allah tidak peduli kepada mereka dan Allah azab mereka. Tapi Ustaz, mana boleh kalau kita alihkan makna macam itu takwil. Tak boleh takwil. Kenapa kata tak boleh takwil? Salah tak takwil? Siapa kata salah tak takwil? Yang mengatakan tak boleh takwil adalah Imam Ibn Taymiyah. Yang mengatakan boleh takwil adalah Allah. Kamu nak ikut Allah, kena ikut Imam Ibn Taymiyah. Allah sendiri takwil dalam hadis kursi. Nabi SAW memberitahu hadis kursi, hadis, tapi Nabi cerita apa yang Allah firmankan. Dalam hadis Nabi memberitahu Allah berfirman kepada hamba-Nya, ya benar Adam, walitu falam tazumi. Wahai anak Adam, itu hari saya sakit, kamu tak datang ziarah saya. Adakah kita nak kata tak boleh takwil? Maka kita percaya bahawa Allah juga sakit dengan sakit yang layak dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah takwil. Dalam hadis yang sama, Allah menerangkan kepada hamba-Nya, Ma'idha abdi fulanun. Yang dimaksudkan dengan aku sakit adalah sakit hamba aku si fulan. Nak ceritanya besar di urusan jarah orang sakit ni, Allah nisbahkan sakit itu aku sakit. Padahal Allah mustahil sakit. Hamba aku sakit tapi kamu tidak ziarah dia. Kalau kamu ziarah dia, nescaya kamu itu mendapati aku berada di sisi itu. Parah lagi. Kalau Allah datang aras, kan Allah di rumah sakit. Sebab itu tak boleh faham ayat mutasyabihat secara zahir, kerana memahami ayat mutasyabihat dengan makna yang sedemikian itu tanda orang Nabawi kata sosial. Itu tanda sosial. Mana pandai Ustaz menjaga orang sesat. Tidak. Quran yang sebut wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Ada orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zaygh, ada bengkok, cenderung kepada sesat, maka orang ini akan ikut yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat. Tak ikut yang muhkamat. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa nak kata Allah bertempat? Bahkan ahli sunnah palsu ini, mereka juga sepakat dengan kita dalam keadaan mereka mengatakan istawa itu bukan Allah bertempat di arsy. Dia juga bersetuju kalau arsy itu makhluk. Setakat saya berdepan dengan golongan ini, saya tak jumpa lah yang kata arsy bukan makhluk kecuali seorang. Ini mungkin yang baru dapat. Dia boleh tanya kepada saya dalam Facebook, dia kata, Ustaz, mana dalil arsy itu makhluk? Allah Rabbi. Kamu nak kata arsy bukan makhluk, dia syirik, kufur. Tapi yang lain tak disetujui arsy itu makhluk. Okey, apa makna makhluk? Kan kita sama sepakat arsy makhluk. Apa makna makhluk? Orang yang belajar bahasa Arab, makhluk ni adalah wazan maf'un, daripada khalaqa menciptakan, khaliq yang mencipta, makhluk yang diciptakan. Apa makna yang diciptakan? Berarti sebelum diciptakan tak wujud. Allah khaliq, Allah wujud dan ada permulaan. Bila arsy itu makhluk, bermakna satu masa dahulu arsy tidak wujud. Adakah ketika arsy tidak wujud, Allah juga tidak wujud? Ya, mustahil. Maka Allah wujud tanpa arsy, Allah wujud tanpa syurga, Allah wujud tanpa langit, Allah wujud tanpa bumi, pasti. Yakin. Adakah selepas Allah menciptakan arsy, lalu Allah berubah menjadi bertempat? Mustahil. Itu akidah al-hulul. Allah bertempat atas makhluk dia.
Wahabi pun tolak, Wahabi tolak akidah al-hulul wal ittihad. Kita juga tolak. Tapi dalam keadaan mereka menolak bahawa makhluk itu bahawa Allah itu bertempat pada makhluk, mereka tak perasan, mereka terima bahawa Allah bertempat di arsy. Itu macam mana? Baik. Kemudian buat apa kita nak berhenti? Bukan Aisyah lah. Tak bagi tahu ya. 821 dalam Aisyah. Hanya kuliah saja atau ada sesi soal jawab? Ya. Ikut saya biasa juga senang. Tanya aku tak dijawab pun susah. Bismillah. Pada hari Ahad 11 Disember, ada sebagian menonton saya cakap dalam 12 ini di sudi perdana di depan Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum itu ada majlis dengan ulama Al-Azhar, Syekh Dr. Jamil Faruqi, yang mana beliau ditanya tentang ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan pertama, Ahlussunnah wal Jamaah iaitu golongan yang tidak bangkit menentang pemerintah. Al-khulus al-sultan, walaupun as-sultan jahil, walaupun pemerintah itu zalim. Kadang-kadang kita beli, takkan pemerintah zalim mungkin kita tak tahu. Kalau perintah adil kita faham kan? Baik. Pertama, kerana Nabi yang perintah begitu. Sahabat Nabi Sayyidina Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi SAW, dan Nabi beritahu akan datang satu zaman ada pemimpin-pemimpin qulubuhum syaitan, hati mereka hati syaitan, mana pemimpin yang jahat. Lalu sahabat bertanya, apa yang bagi dia suruh saya buat kalau saya hidup pada zaman itu? As-sam'u wa ta'ah, hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu taat. Walaupun dipukul belakang kamu dan dirampas hati kamu, hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu taat. Kenapa? Pelik kan? Islam melarang kita membuat zalim, melarang kita membantu orang zalim, melarang kita reda dengan kezaliman, semua itu tak boleh. Tapi bila kita diuji dengan pemerintah yang zalim, kita disuruh taat. Kan pelik? Jawabnya tidak boleh. Kenapa? Pertama, kita kena yakin sebagai yang beriman, wa ma'atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang Nabi ajar, kamu ambil, kamu terima. Hikmahnya kenapa? Kerana mudarat memberontak melawan pemerintah lebih besar daripada mudarat sabar di bawah kezaliman. Bukan redo dengan kezaliman, haram. Sabar dengan kezaliman. Dan kalau semua orang dibenarkan menggulingkan pemerintah dengan alasan pemerintah itu zalim, tidak akan ada stability. Yang ini digulingkan kerana zalim, naik yang baru juga dituduh zalim. Tak percaya tengok politik di Malaysia sudah naiklah kerajaan apa, pasti ada yang komplain. Ya, tepuk dinding, tepuk atap, tepuk macam-macam lah label-label ni. Kan tak ada yang puas hati. Kalau dibenarkan, digulingkan seorang pemerintah dengan alasan zalim, ingat tak dalam sejarah, siapakah awal-awal pemerintah Islam yang digulingkan dengan alasan dia memerintah dengan zalim? Nepotisme, kronisme, siapa? Orang Melaka. Dalam sejarah Islam, pemerintah yang pertama digulingkan kerana dituduh memerintah dengan zalim, mengamalkan kronisme dan nepotisme. Tidak lain tidak bukan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala, ahadul mubasysyirin bil jannah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga pun boleh digulingkan dengan tuduhan zalim, nepotisme, kronisme. Bukan bila ada stability dalam masyarakat Islam. Kalau dibenarkan orang yang tidak bersetuju dengan pemerintah, maka senjata yang menggulingkan pemerintah. Cuba lihat di sini. Ketika almarhum Syahidul Mihrab Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, beliau meninggal dunia pada malam Jumaat sedang mengajar tafsir di masjid kerana dibom. Ketika rakyat Syria ingin bangkit menentang Bashar, ya kita tahu Bashar karakter macam mana, ayahnya dahulu macam mana perangai dia, kita tahu.
Tapi kenapa Syahzada orang putih tak bagi? Dan saya jumpa satu orang rakyat Syria di Shah Alam, dia jual nasi Arab. Ketika dia cerita pada saya itu, saya nampak air mata dia berkenan. Dia kata dahulu Syekh Saddam dan Putih telah pesan kepada kami, jangan bangkit. Kerana jalan yang bakal kamu tempuhi adalah jalan yang gelap, yang menurun, yang kamu tidak tahu dia akan berhenti di mana. Tapi kami tak dengar. Setelah berlaku apa yang berlaku, baru kami nampak. Fitnah ni ulama dah nampak awal, tapi orang awam dia tak nampak. Dan berlaku dan jutaan rakyat Syria jadi pelarian, termasuk dari negara kafir, dan ratusan ribu yang terbunuh. Baru orang faham apa hikmah Nabi SAW tak bagi kita terbangkit, cuba memulihkan pemerintah walaupun dia zalim. Tapi macam mana nak buat? Biar je lah zalim, tak boleh. Kalau kamu berani, larang. Jihad yang paling besar adalah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Saya pun cakap benda biasa-biasa, tapi ia pun hentam teruk. Ustaz ni tak ada adab, boleh pula dia cakap kami yang macam itu. Habis itu nak susah pergi jiran, nak susah pergi bonding. Dan insyaAllah kalau daripada awal saya ditugaskan pergi sana untuk membonding, saya tak pergi. Haram. Tapi saya diberitahu, Ustaz boleh tak sekian bulan datang? Kenapa mereka sebut nama Ustaz? Minta Ustaz bercakap. Cakap tentang apa? Cakaplah tentang apa-apa ahli sunnah wal jamaah. Kalau macam itu, okey. Ada yang komen, Ustaz ni biar tak pandai-pandai pula nak ajar orang. Bukan nak ajar. Kan kita kalau bercakap dengan pemerintah, kita kena bagi nasihat. Bukan berarti dia tak pandai, tapi memperingati. Kadang-kadang manusia ni kita lupa. Gitu. Jadi itu antara ciri ahli sunnah wal jamaah. Nak ubah kezaliman macam mana? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau menerbitkan solusinya daripada ayat Al-Quran. Ya, kalau kita diuji dengan pemerintah yang zalim, macam mana nak ubah? Itu diambil daripada ayat suci Al-Quran. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dha. Demikianlah kami itu mengangkat sebagian orang yang zalim menjadi teman rapat dan pemimpin kepada orang zalim yang lain. Maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini menjadi dalil bahawa bila-bila masa rakyat itu melakukan kezaliman, nescaya Allah Ta'ala akan mengangkat, menguasai atas mereka itu pemerintah yang zalim seperti mereka. Lalu kalau mereka ingin membebaskan diri daripada pemerintah yang zalim itu, hendaklah mereka sendiri meninggalkan kezaliman. Kan selalu orang buat slogan apa? Ubah kerajaan. Dan ini kalilah. Macam-macam lah slogan. Turun, macam-macam. Ya. Tapi panduan daripada Al-Quran adalah ubah rakyat. Bukan ubah kerajaan. Kerana kalau kamu tak ubah rakyat yang naik, is the same corrupt people. It's just the same cycle. Kamu jatuhkan satu orang yang ambil rasuah misalnya, dijatuhkan oleh orang yang dia nak dia boleh ambil rasuah. Bukan sebab dia benci rasuah, dia benci orang lain yang dapat rasuah itu. Kau saya yang nak. So bila nak selesai? Jadi ahli sunnah wal jamaah antara cirinya tidak al-khuruj ala sultan bersama dengan as-sawadul a'zam dan tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Sekali itu yang saya mampu sampaikan. Secara terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf kesalahan dan kesilapan. Ada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqabbal bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa